Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Qala Allah Ta'ala fil Quran al-azim, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hendaklah kamu semua sentiasa berlaku adil. Keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Yang berbahagia saudara pengerusi majlis yang dikasihi para panelis, penganjur, hadirin hadirat yang saya hormati dan kasih sekalian. Tajuk kita pada malam ini adalah sangat penting. Dan saat yang kita berada sekarang juga adalah tepat. Jika ditakdirkan pilihan raya akan diadakan pada 30 hari bulan Mac 2013, kita ada 70 hari bermula daripada hari ini untuk membetulkan sistem dan perjalanan pilihan raya kita yang paling krusial dan kritikal pada kali ini. Saya berpendapat kenyataan Tan Sri bekas pengurusi SPR tadi patut dijadikan titik tolak bermula pada malam ini. Kenyataan-kenyataan beliau tadi perlu diangkat untuk perhatian kerajaan Malaysia. Bila kita berbincang tentang sebuah pilihan raya yang bebas dan adil dan bersih, ia bukan sahaja ditujukan kepada SPR, bahkan ia ditujukan kepada negara, kepada kerajaan itu sendiri. Juzuk kecilnya adalah SPR, Jabatan Pendaftaran Negara juga, media. Dan sebab itu tuntutan bersih 8 perkara termasuk adalah kebebasan media. Saya berharap ada wakil media arus perdana pada malam ini yang boleh melaporkan apa yang disebut oleh Tan Sri tadi. Satu daripadanya adalah pilihan raya kita adalah demokratik tetapi tidak betul-betul demokratik. Kan besar kesannya itu. Memanglah mengundi itu satu eksersis demokrasi, tetapi oleh kerana perjalanan pilihan raya itu tidak sepenuhnya demokratik, kita boleh bayangkan keputusannya bagaimana. Dan Tan Sri juga menyatakan bahawa undang-undang pilihan raya negara kita penuh dengan kecacatan. Dan bila penuh dengan kecacatan, orang yang berkuasa itulah yang akan mempergunakan jentera-jentera dan keadaan itu untuk kelebihan mereka. Kita ambil contoh pilihan raya 2013 dengan pilihan raya yang lepas. Apa yang berbeza, apa yang tidak berubah. Yang berbeza sekurang-kurang ada 3 ataupun 4. Yang pertama, dulu tarikh penentuan tarikh pilihan raya sepenuhnya di tangan Perdana Menteri. Kerana pada waktu itu Kelantan sahaja dan satu masa Terengganu sahaja, dua negeri yang dikuasai bukan oleh Barisan Nasional. Perdana Menteri menentukan tarikh pilihan raya mengikut kedudukan kelebihan politik kepada parti yang beliau wakili. Tetapi oleh kerana pilihan raya 2008 telah menghantar kita 4 negeri tidak lagi di dalam tangan Barisan Nasional, dan Selangor dengan nyatanya telah menyatakan kalau Parlimen dibubarkan sebelum daripada tempoh cukup genap 5 tahun, Selangor tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negerinya. Terpaksalah pilihan raya pada kali ini azan dan ikamatnya berbeza lebih kurang 1 tahun. Pada Perhimpunan Agung UMNO tahun 2011, November 2011, Datuk Najib telah mengumumkan beliau telah memanggil azan untuk pilihan raya. Tetapi sampai hari ini ikamatnya belum ada. Kan jauh azan dan ikamatnya itu. Kerana selepas pengumuman panggilan azan oleh Presiden UMNO, Tan Sri Khalid telah mengumumkan Selangor tidak akan ikamat sama dengan
persekutuan. Yang kedua berbeza adalah penentuan sempadan pilihan raya. Kalau kita lihat hasil pilihan raya selalu dalam bentuk pendulum. 99 UMNO nyaris ditewaskan. 1990 kalau tidak dengan isu Tengkolok, kononnya Tengku Razali menjadi alat Kristian Sabah, UMNO nyaris hilang kuasa. 95 sempadan baru. 99 nyaris hilang kuasa. Tahun 2003 sempadan yang baru. Dalam persempadanan ini, mohon maaf Tan Sri, sedikit sebanyak SPR ada terlibat, dan saya pada malam ini tidak mengungkit cerita lama dan mempersalahkan siapa-siapa. Saya mengambil landasan yang telah Tan Sri letakkan tadi sebagai konsensus di kalangan kita pada malam ini, bergerak ke hadapan berasaskan kenyataan tersebut. Peraturan pilihan raya kita penuh dengan kecacatan yang boleh membawa kepada penipuan dan kecurangan. Itu yang kita terima. Adapun tahun ini yang saya tujukan pada Tun Mahathir yang tadi berucap di Pulau Pinang, kalau diungkitkan tentang warga asing jadi warga negara Malaysia, dia mencadangkan seluruhan raya khas mengkaji kewarganegaraan rakyat sejak daripada sebelum merdeka untuk menutup kes Sabah, dan kemudian yang lebih besar menutup apa yang mereka buat sekarang, mendaftar pemilih-pemilih daripada seluruh negara Asia Tenggara, Myanmar, Bangladesh, Filipina, Kemboja, Vietnam, Indonesia dan lain-lain. Persempadanan tahun 2003 dibuat oleh Tun Mahathir atas konsep orang Melayu tidak menyokong UMNO pada tahun 1999, dan dengan itu memasukkan peti undi orang bukan Melayu ke dalam DUN dan Parlimen di mana pengundi Melayu adalah besar, dan tidak menambahkan kursi-kursi Parlimen yang mempunyai majoriti Melayu. Kelantan tak tambah 1, Terengganu tak tambah 1, kursi baling sampai 70,000 pengundi. Tujuannya adalah untuk memperbanyakkan kursi-kursi mix ataupun campuran berasaskan campuran pengundi bukan Melayu. Hari ini Tun Mahathir berpesan kepada orang Melayu, jangan emosional, fikir tentang kedudukan politik Melayu, jangan sampai Melayu hilang kuasa, jangan kerana nak tukar kerajaan Melayu akan hilang kedudukannya. Kenapa tahun 2003 Mahathir tak fikir? Kenapa Kelantan tak tambah sampai 5 kursi Parlimen kalau nak tambah suara Melayu? Kenapa Terengganu tak tambah kursi Parlimen kalau kita nak tambah suara Melayu? Persempadanan itu tidak lagi boleh dibuat oleh UMNO Barisan Nasional bagi PRU ke-13 buat pertama kali sejak kita merdeka. Undi tentera ada perubahan hasil daripada tuntutan Barseg, bukan tak ada hasil langsung Barseg. Perubahan beranjak, tetapi kita masih ragu apa kesudahan. Tentera buat pertama kali akan mengundi di tempat pengundian awam, disaksikan oleh ejen-ejen pilihan raya, parti-parti yang bertanding. Tetapi 3 hari kemudian baru undi tentera ini akan dibilang. Saya seorang, saya tak percaya dengan sistem ini. Walaupun disimpan dalam balai polis, Anwar disimpan dalam balai polis, itu yang kena tu. Polis dalam sistem politik negara kita, kadang-kadang polis, kadang-kadang, saya bukan marahkan polis. Tan Sri pun kata tadi, yang kita kena tukar adalah sistem. Macam mana nak tukar sistem kalau kita kalah pilihan raya? Tak mungkin.
Macam mana nak menang pilihan raya kalau pilihan raya itu sendiri sudah begitu rupa caranya diatur? Kertas undi tentera disimpan di balai polis, dan PAS tidak pernah menang di 11 kerusi parlimen di mana kerusi mengundi pos tentera adalah besar. Secara purata undi Pakatan Rakyat, undi pembangkang daripada tentera telah didesain, diatur sedemikian rupa tak boleh lebih daripada 20%, dan tak boleh tak ada langsung. Kalau tak ada langsung kan tak percaya. Jadi dia bagilah kepada PAS 15%, UMNO dapat 85%. Mana kursi tentera ramai? Parlimen Bukit Baratajam, Perdana Menteri, Parlimen Pekan, Perdana Menteri sekarang. Sedaplah duduk Perdana Menteri ini, kerana kerusi yang dia tandingi berpaksikan kepada undi tentera yang didesain sedemikian rupa. Walaupun sudah ada perubahan, tetapi saya ingin mencadangkan kita menuntut SPR membulang terus undi tentera di pusat pengundian pada hari pengundian itu berjalan. Kalau tidak, sia-sia kita. Mustafa Muhammad, saya boleh cabar dia bukan menang dengan undi rakyat, tetapi dengan undi tentera. Bukan kita tak percaya tentera. Sistem yang diatur dulu, bukan tiap-tiap individu tentera yang datang mengundi, tetapi diarahkan beberapa belas puluh orang mengundi bagi pihak tentera dalam banyak keadaan. Walaupun ada keadaan-keadaan tertentu pengundian adalah lebih terbuka, tetapi selepas bersih menuntut, sekarang kita mendapat undi tentera di tempat awam 3 hari itu undi tentera. Yang saya lebih bimbang adalah undi pos petugas SPR 400,000 orang. Apa perlunya petugas SPR mengundi pos, mengundi sebagai pengundi pos? Saya mencadangkan petugas SPR mengundi sekali dengan orang ramai supaya tidak ada penipuan pengundian oleh SPR. Indonesia, dalam kes Indonesia, sebelum itu kita pergi pada dakwat walaupun tuntutan kita telah dipenuhi, yang dulu jadi kontroversi pilihan raya 2008, tetapi sistem cara cap jari yang dicadangkan oleh SPR, pada pendapat saya, ia hanya kosmetik untuk kata ya telah guna dakwat, tetapi kita boleh padamkan dakwat itu dan pengundian berkali-kali boleh berlaku. Kalau Tan Sri kata itu dulu tak berlaku, mungkin, tetapi saya telah lihat dengan mata kepala saya sendiri orang yang ada 2 IC, dan mungkin dalam poket dia ada 3 IC. Apa tugas kita sebagai rakyat? Tuan-tuan kena bertugas mengecam tiap-tiap orang masuk ini, dan kalau kita ada kelengkapan yang cukup, kita patut rakamkan. Saya mencadangkan SPR menggunakan rakaman CCTV video kamera di semua tempat pusat pengundian dan ditalikan dengan IC, dan kita boleh comparekan semula siapa yang mengundi lebih daripada 1 kali. Maklumat yang diberi pada saya yang sahih, setakat hari ini mereka merancang jabatan-jabatan tertentu, termasuk jabatan macam jasa. Saya sebut berterus terang, mereka akan diatur untuk mengundi lebih daripada sekali, dan mereka juga mengatur orang yang mengundi lebih daripada sekali, dan jabatan pendaftaran akan pusing dengan kereta bergerak memberikan IC sementara untuk mereka mengundi lebih daripada sekali. Kerana itu kita mengambil inisiatif membetulkan daftar pemilih. Saya pulang daripada Jakarta 2 minggu lepas untuk belajar sistem yang digunakan oleh
orang Jakarta dalam pilihan raya gubernur Jakarta baru-baru ini yang memenangkan Jokowi Basuki. Apa yang mereka lakukan? Ini kita nak minta kerjasama Tan Sri sekali lagi. Mereka hire pegawai SPR Indonesia yang sudah bersara menjadi pengerusi pemantau daftar pemilih. Kalau kita kata Tan Sri hidup dan matinya ikhlas untuk negara, ini masa, bukan lagi hanya cakap-cakap. Kalau dikira jemputan, saya menjemput pada malam ini bagi pihak rakyat Kelantan, bagi pihak rakyat Malaysia. Kalau kita tewas di gelanggang yang adil, kita tidak terkilan. Tetapi kalau kita ditewaskan oleh penghuni Myanmar, oleh penghuni Bangladesh, oleh orang Kampuchia, oleh orang Vietnam yang kita merintih di sini, kita tidak reda dan rela sampai bila-bila. Tetapi tidak cukup, kita kena bangun. Tan Sri sama seperti orang di Indonesia, satu orang namanya Bapak Taufik, beliau merelakan dirinya menjadi satu jawatan kuasa pemantau, buat satu sistem komputer. Untuk Jakarta sahaja mereka boleh bersihkan 1 juta. Kalau SBR kata dia tak boleh bersih, dalam pemantauan kita cek satu orang nama Balai Polis bin Sentul. Balai Polis bin Sentul. Kalau kita nak pergi buat ceramah di Cambridge, orang Cambridge tanya, how come Balai Polis bin Sentul boleh jadi pengundi? Malu kita. Kalau kita kata dia ada IC, Balai Polis bin Sentul ada IC, lagi memalukan. Jadi SPR kena gentleman. Kita tak boleh menyalahkan SPR, betul, yes. Tetapi bila ada dialog, bila ada fakta dikemukakan, kena respons secara yang betul. Jangan kata tak ada, jangan kata, kena respons. Kalau Balai Polis bin Sentul ada, kena bersihkan Balai Polis bin Sentul. Tapi masa semakin singkat. Walaupun singkat, kita bahagikan pilihan raya ini untuk jadi bersih sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya, dan selepas pilihan raya. Sebelum pilihan raya, daftar pemilih tadi, persempadan tadi, ini dia. Media kena adil bukan saja hari mengundi. Dia kena adil masa sekarang lagi. Bila Sahadi minta 1 jam masuk dalam TV, Rais Yatim kata berbahaya, Khairi Jamaluddin kata tak boleh, bahaya. Bila kita tanya apa bahaya, bahaya. Tetapi rakyat ada kuasa. Saya tunjukkan pada tuan-tuan apa kuasa rakyat. Satu orang pelajar UUM, bila Syarifah Zuhra binti Said Miskin, bapa dia Said Miskin, listen 9 kali listen, 11 kali, minta maaf saya salah bilang, banyak sangat. Mungkin tuan-tuan belum tengok YouTube tu lagi. Adik kakak tak tengok YouTube tu lagi, balik tengok, tanya budak-budak mana YouTube listen, mau nak tengok. Dia panggil budak dalam universiti, seorang budak Tino tanya soalan, ahli panel mari royak, listen. Budak ni tak dengar juga, dia cabut mikrofon, dia kajak suara dia, tubik dalam internet. Maknanya dunia hari ini kita ada kuasa. Kita boleh menyekat orang yang nak mengundi 3-4 kali. Kalau kita ada kamera, kita boleh upload video dan apa saja dalam internet. Boleh melawan TV3, TV1. Nak mengharapkan TV3 keluar, mustahil. Dan bila saudara Asrul Azwar Ahmad Tajuddin, pegawai Bank Islam, beri komen dia di Singapura,
kerajaan Barisan Nasional akan tumbang tipis. Bank telah ambil tindakan pada dia. Tuan-tuan boleh bayangkan attitude kerajaan. Baru ramal dia kalah, dah kena tindakan. Kalau kata nak kalahkan dia, lagi dah diambil tindakan. Baru ramal BN nak kalah, sudah diambil tindakan. Kalau kita nak mengalahkan BN, tentulah dia akan gunakan segala caranya. Kerana itu, pengerusi dah tengok saya. Sebelum saya habis, saya difahamkan Tan Sri kita ada tulis satu rencana tentang kerajaan Kelantan ni kena ubah, nak tukar lain. Bila-bila makan nasi belauk nak tukar juga. Jadi saya tak ada sebut fakta-fakta tersebut. Saya ingat pusingan kedua saya akan maklumkan berasaskan fakta sama ada Kelantan berbanding negeri lain dan Kelantan daripada dulu dan sekarang, berasaskan fakta-fakta apa kedudukan kita. InsyaAllah dalam pusingan kedua saya akan termaklumkan. Saya berhenti di situ. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dato' Usam.